Mihat kata cara dia ambil semayang tak betul. Jadi semayang ni tak sah. Dia yang akan menipu dan sanggup memakan daging saudaranya sendiri. Aku tahu kau masih hidup agar kamu balik kemari membantu orang-orang kampung yang telah lama kehilangan punca. Puing! Kenapa Haji Samsuri yang baca kutubah pula? Semayang dululah. Kita orang ni semua semayang kemudian. Sini kau! Taka akan menimpa kampung ini. Petaka apa dia Haji Kamal? Baru jumpa emas dekat rumput ini. Aku tolong macam-macam. Tiba-tiba pula si Mihat tu nak sepak kau tu. Kamu harus berhati-hati dengan sepupu kamu itu. Betul ke muzik dan nyanyian ni haram, Imam? Itu permainan syaitan. Kau tahu itu permainan haram. Dilaknat Allah. Bukan semuanya haram, Pak Long. Kalau ada peraturan yang kita boleh mengusir, usir. Weh, Dajjal dah datang. Dajjal dah tahu. Tapi Mihat! معلش خلي نتكلم شوية يا أخي. إيش فيه؟ وهي بجدان يندا. بالنسبة للموضوع زلزال امبارح Sempurnalah satu cerita. Mihat kata cara dia ambil semayang tak betul. Jadi semayang ni tak sah. Dia yang akan menipu dan sanggup memakan daging saudaranya sendiri. Aku tahu kau masih hidup agar kamu balik kemari membantu orang-orang kampung yang telah lama kehilangan punca. Puing! Kenapa Haji Samsuri
Suriah baca kutubah pula. Sembahyang dululah. Kita orang ni semua sembahyang kemudian. Sini kau! Takkan akan mimpi tak Beritakan apa dia yang cakap awak? jauh jumpa emas dekat kubur. Aku tolong macam-macam. Tiba-tiba pula si Mira tu nak sepak kamu. Kamu harus berhati-hati dengan sepupu kamu itu. Betul ke muzik dan nyanyian ni haram, Imam? Itu permainan syaitan. Kau tahu itu permainan haram, dilaknat Allah. Bukan semuanya haram, Pak Long. Kalau ada peraturan yang kita perlu mengusirnya, usir itu. Weh, Dajjal dah datang. Dajjal dah tahu. معلش خلي نتكلم شوية يا أخي. إيش فيه؟ وهي بجدان يندا. بالنسبة للموضوع زلزال امبارح Sempurnalah satu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2022. Baik, khas untuk pengunjung Pesta Buku Selangor pada malam ini, anda baru saja menyaksikan trailer awal filem Imam. Sebuah filem yang diadaptasi daripada novel sastrawan negara Datuk Abdullah Hussein, Imam, dan akan ke pawagam pada 2/3/2023. Okey, sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada sastrawan negara Datuk Dr. Zurina Hassan dan Datin Saroja Basri, Balu, Allahyarham penulis novel ini. Baik, khas untuk kita semua malam ni. Teaser tadi pun dah tengok dan trailer. Baik, saya tidak keseorangan di atas pentas ini. Bersama-sama saya akan jemput panel kita, iaitu pengarah teraju utama filem Imam, iaitu saudara Mior Hashim Manap ke pentas. Jemput, dia tak tahu nak sebut bagaimana, jemput ke pentas Abang Mior. Dan juga pelakon, salah seorang pelakon yang ada gambarnya di trailer tadi, iaitu DJ Nur Amin. Silakan. Mana-mana pun boleh bang, duduk. Boleh lah. Raja. Naik sini. Style. Baik, terima kasih. Baik. Jauh ambil jalan. Imam tak dapat datang. Bilal ada. Bilal Tok Siak ada. Baik, ada juga pelakon Imam bersama kita hari ini yang memegang watak Lebay Saad. Abang Rasdi Daud, lambai-lambai sikit. Okey. Juru gambar Imam pun ada, saudara Ikhlas. Nanti kita perkenalkanlah produksi Imam. Baik. Forum ini ialah diadakan sebagai apresiasi awal untuk filem Imam yang akan ke pawagam pada 2 hari bulan Mac 2/3/2023. Pengarahnya Abang Mio pun kata tarikh itu cantik. Nanti kita minta cerita apa di sebalik kecantikan tarikh itu. Baik, nama saya Raihani. Saya akan bertindak sebagai moderator untuk sesi ini. Sebelum kita masuk pada filem apa benda semua tu, kita tanya khabar dululah kepada panel. Ada mic semua ada kan? Baik. Abang Mio apa khabar? Ada tak? Alhamdulillah, sihat, baik. Senang tak datang sini? Menempuh apa yang kena ditempuh dah? Saya keluar tadi 5:30, dekat pukul 7 sampai sini. Okey, kuatlah. Okay. Abang Mio Hashim Manap. Halo. Filem Imam ialah full feature filem abang kan? Yang pertama.
Yang kedua. Okey. Sebelah saya Abang Nur Amin je. Abang panggil abang ke? Abang Nur Amin. DJ Nur Amin, siapa selalu dengar RMIK dulu? DJ Nur Amin dan rancangan bahasa Jepun, mengajar Jepun. Cakap Jepun lagi tak? Tak salah panggil DJ itu dah muak. Oh, no. Gitu. Kita masuk dalam bidang sastra pula. Wah, DJ Nur Amin Moshi Moshi. Dah selalu dengar lah radio. Budak-budak sekarang tak dengar radio dah agaknya. Ini semua legend. Baik, filem Imam ini sebenarnya saya dah mula dengar akan ura-ura untuk mengangkat sebuah naskah besar karya sastrawan negara Imam. Novel ni dah tak ada cetak lagi tau. Ni 97 punya novel ni menang hadiah novel Sako pada tahun 1994. Langka ni. Kalau jual ni 200-300 pun orang beli. Saya sudah dengar ura-ura untuk mengangkat naskah besar ini ke layar perak. Tetapi ada juga dengar macam susah sebenarnya nak angkat satu naskah sastrawan negara dan naskah-naskah sastra besar lain ke layar perak ni atas ialah macam-macam masalah adaptasi benda semua tu. Tetapi pada tahun ini, Januari tahun ini, saya melihat post salah seorang tenaga produksi filem ini, gambar Datuk M. Nasir turun daripada tangga, menuruni tangga surau, berpakaian seperti imam, bawa tongkat, apa benda semua, pakai sengkok. Saya kata, ini Haji Mihat. Maka saya tahulah bahawa filem ini sedang dalam penggambaran. Baik, tak nak tanya panjang, saya nak tanya Abang Mio proses macam mana, proses awal mengangkat naskah ini dan M. Nasir. Kenapa M. Nasir? M. Nasir otak utama nama dia Imam Mihat. Panjang kalau cerita. Nanti saya seorang cerita, saya tak cakap dia. Okey, terlebih dulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datin Saroja, isteri pada Balu, penulis kita Sarawak Negara ya. Terima kasih kerana sudi datang memeriahkan majlis ini. Okay. Dia begini, okey. Imam ni peringkat awalnya saya buat first draft pada tahun 2013. Oh, 2013, jadi, 9 tahun lepas. Jadi bila dah buat tu, dah ini semua, saya nilai-nilai, betul saya tengok, okey tak ada masalah. Dan mulalah mencari funder kata siapa kan. Agak perlahan, agak slow, jadi saya diam dulu. Betul, tiba-tiba datang pula suasana. Saya bila ambil skrip ni, sama novel ke atau apa saya nak cerita, saya kadang-kadang terpengaruh dengan suasana keliling. Jadi ketika itu, suasana orang bercakap tentang kebanjiran, pendatang semua ni. Jadi saya pula ditemui oleh seorang pegawai Dewan Bahasa, memberi saya interlock. Jadi saya baca interlock. Dia kata buatlah apa ni, television memang kata. Saya baca. Bila saya baca, saya kata, ni puan, interlock ni bukan untuk television. Kalau nak buat interlock ni untuk filem. Jadi dia kata, boleh lah. Jadi saya buat. Bila dah buat, betul saya kata, boleh puan Dewan Bahasa tolong cari Dewan Bahasa, tolong cari dapatkan puan tu. Dia kata susah lah, macam-macam lah. Okey, saya diam. Dan pada satu hari tu saya nak jumpa Datuk Arwah Zakaria Fim bawa saya pergi. Kebetulan pada hari itu hari jadi almarhum. Jadi saya terus cakap pasal interlock dulu. Saya terang, dia suka, dia tengok ni, dia komen, dia semua itu. Lepas tu saya kata, saya pun teringin nak buat imam juga. Jadi adalah masalah imam sebelum ni, ada yang pihak ini nak buat, nak ini buat. Tapi itu dari sudut teknikal adalah masalah-masalah pembangkit. Tapi tak apa, saya mula itu nak interlock. Tetapi bila saya sudah bersedia nak buat interlock, datanglah isu paria ni. Jadi saya lupakan interlock. Kan? Saya lupakan interlock. Saya fokus balik kepada imam. Dan ada beberapa orang tu, ada kawan dia suruh saya mohon dana. Okey, jadi pada tahun 2021 saya mula lantas untuk dana tu. Dan dari situlah saya tiba-tiba alhamdulillah pihak Finas menerima dengan baik dan membantu saya dengan baik juga. Dan saya pun okey, saya kata pada kawan-kawan semua, kita nak buat imam. Jadi fokus pertama memanglah siapa nak jadi imam. Siapa nak jadi imam? Haji Mihat dengan
Haji Samsuri. Jadi setiap kali saya dapat projek baru atau nak memilih filem ke TV ke, saya menghadapi pelakon. Menghadapi kita kekurangan pelakon. Kekurangan pelakon yang benar. Kita ramai pelakon, tapi banyaknya pelaku. Jadi saya bila macam itu saya image M. Nasir terlalu kuat. Yang saya peringkat awal, saya tak mau dulu. Sebab saya tak nak orang menonton filem ni kerana M. Nasir. Saya nak mereka menonton ni Haji Mihad. Kan? Nak itu. Jadi saya cubalah nak ngelak dulu. Nasir ni kawan baik. Lastnya saya kata kena M. Nasir juga. Kan, dengan apa yang ciri-ciri pewatakan dia, kelembutan dia, ketajaman dia, pandang dan cakap dia, dan dia pula ilmu agamanya. Saya perlu pelakon yang memahami ilmu agama ni. Kan, jadi M. Nasir ada benda tu. Jadi akhirnya saya kata inilah orang yang tepatnya dia pilih. Kan. Itulah puncanya M. Nasir saya pilih. Okey, terima kasih Abang Mio. Nanti kita minta cerita lagi lah tentang casting M. Nasir, watak. Saya pun ada pendapat sendiri juga. Masa saya baca novel tu tahun 1997, adalah juga kan kita membayangkan kalau ni jadi filem, siapa pelakon. Tapi masa tu saya rasa belum jumpa lagi pelakon. Akhirnya lepas 25 tahun mungkin ada satu-satu watak tu kena tunggu lama baru kita jumpa pelakon yang sesuai. Baik, Abang Nur Amin. Watak beliau dalam filem Imam ialah Haji Daud, seorang Bilal. Dia mantan Bilal kan. Dia di kampung Anggrek Desa tu. Orang kampung semua hairan kenapa Haji Mihad yang dah terbuang apa benda semua, Haji Mihad seorang saja yang baik, yang mengambil peduli dengan Haji Daud ni. Malah dia kata Haji Daud ni orang kata orang keramat, sebab masa kejadian tanah runtuh tu dia dah hilang dulu. Minta Abang Nur Amin cerita sikit macam mana Tuan director approach untuk watak. Terima kasih. Saya jauh datang ni dari Kuala Pilah. So hari ni kita war-warkan filem Imam. Sebenarnya saya adalah pelakon manifestasi Nasir Jani dalam filem Seniman Jalanan. Manifestasi dia, tetapi gagal untuk berlakon dalam filemnya pada tahun 1990-an. 86. Sejak itu saya menunggu bila agaknya aku boleh berlakon dalam filem. Tahun 86 sampailah tahun sekarang. Berapa tahun tu? 30-40 tahun 40 tahun saya menunggu. Ya. Saya pernah membaca Imam. Abdullah Husin, seorang pemimpin. Saya mengkaji karakter beliau dalam penulisannya. Abdullah Husin adalah pemimpin keluarganya, anak-anak dan istrinya. Juga pemimpin kepada adik-adiknya seperti Ismail Husin dan Ibrahim Husin, seorang pelukis antarabangsa yang terkenal. Dan akhirnya beliau dapat menghasilkan sebuah buku yang mengandungi substance. Inilah kitabnya, agar dapat memimpin kita yang sesat di jalan. Membaca buku ini, I'm not a good reader. Membaca buku ini, dia penuh falsafah kehidupan. Akan tetapi, saya mengambil masa 3 hari 3 malam untuk faham. Sukar untuk memahami falsafah esoterik buku ini. Akan tetapi, apabila ia dijadikan ke dalam filem, tuan-tuan dan perempuan boleh memahami dan mengertikan apakah falsafah itu dalam masa kurang dari 2 jam.
Jadi kita tunggu pada 2 hari bulan Mac tahun 2023. Saya pun tak tahu kerana barangkali saya dengan tiba-tiba menerima satu panggilan telefon dari penerbitnya. Agaknya sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahawa saya akan berlakon dalam filem ini, walaupun babak wataknya sedikit saja. Berlakon dalam filem ini yang begitu sedikit, saya sangat bertuah. Sangat bertuah sebab yang menghasilkan karyanya adalah seorang sastrawan negara yang memang saya sanjung tinggi dan juga keluarganya. Apatah lagi ianya diarahkan oleh sutradara yang saya ikuti ketika beliau masih remaja dan saya masih remaja. Saya hidup di dalam seni lakonannya dan saya cukup berbangga. Dan saya terus mengambil pelawaan penerbitnya Easy. Dia tanya saya berapa abang nak dibayar. Saya kata tak payah dibayar, saya sanggup bayar nak berlakon dalam filem ni. Itu dia. Itu. Tetapi dibayar juga kan. Lepas tu saya makan steak lah kan lepas tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, imam adalah pemimpin. Pemimpin selalunya berada di hadapan. Di hadapan imamlah yang membawa para jemaahnya bersolat jemaah agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi imam dalam filem ini cukup berlainan. Ada seorang imam tetapi kepalanya dua. Imam ini nak dikatakan manusia, memang seperti manusia tetapi kepalanya dua. Satu kepala membawa sinar Islam dan satu kepala lain membawa sinar dunia. Inilah watak yang dibawakan oleh pelakon yang saya cukup sanjung, yaitu Faizal Husin, yang tuan-tuan dan puan harus tengok bagaimana karakter yang akan dibawa oleh Faizal Husin ini. Siapa nama dia? Dia punya nama Haji. Oleh kerana saya benci di atas sikapnya, nama dia Haji Samsuri pun saya lupa. Saya benci. Saya adalah seorang yang suka tengok wayang. Kalau saya tengok wayang pada tahun 1950-an sampai 60-an, seniman yang saya paling benci ialah S. Kadarisman. Sampai terbawa-bawa dalam mimpi tidur saya. Itu jam tu. Begitu berkesannya. M. Nasir pula, saya memang cukup bangga M. Nasir pada dalam filem ini. Sebab apabila saya ingin diketemukan oleh Nasir Jani dalam filem Seniman Jalanan, saya harus berlakon bersama M. Nasir. M. Nasir, watak saya dalam Seniman Jalanan adalah Osman Tikus. Akhirnya dibawakan oleh Pian Habib dengan jayanya. Ketika saya bertemu M. Nasir di lokasi, sebenarnya saya tak tahu siapa pelakon dia. Penerbit tidak bagi tahu siapa pelakonnya. Saya hanya ketahui bila sampai kata M. Nasir ada sebagai imamnya. Saya rasa gemetar sebab M. Nasir juga marah sebab saya meninggalkan location tak hadir untuk shoot filem Seniman Jalanan. Kan? Apabila M. Nasir duduk di hadapan saya, dia kata, Osman Tikus, bermakna dendamnya masih ada. Dia tak panggil saya Nur Amin, tak ada. Dia panggil saya Osman Tikus. Dia kata kat saya, awak bukan lagi Osman Tikus sekarang. Awak Haji Daud. Okey, ini dia
Osman Tikus yang asal sebelum saudara Pian Habib. Pengarahnya pun ada. Saudara Nasir Jani ada, pengarah Kemara Sinema Jalanan ada. Marah tak dia tinggalkan ni? Dia tak jadi berlakon? Kita tanya sikit dulu. Satu watak yang ikonik asalnya. Okey. Halo. Apa pun sebelum jawab Nur Amin punya cerita, Nur Amin punya hal, Raina, saya ambil kesempatan ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Mio. Sahabat saya yang sama-sama bermula daripada teater dan Nur Amin di RTM. Jadi itu cerita panjang, nanti kita boleh buat filem pasal diri kita pun. Okey. Nak menjawab Nur Amin punya tu, yang sebenarnya mula-mula tu itu tahun 86, marah. Jujur. Sebab apa? Bukan pasal bayaran ke apa. Dia hilang macam tu. Hilang lagi 2 minggu. Jadi saya kata marahlah, memang marah. Bukan kata saya marah, M. Nasir yang berlakon tu pun marah. Tetapi selepas dekat 30 tahun musyik-musyik, kita baru tahu apa sebab dia tinggalkan tu. Sebabnya Nasir. Ya. Aku di sidang hari ini aku minta ampun dan maaf kerana tak dapat menimbulkan kekecewaan kepada seniman Nasir Jani. Jadi filem lain pula. Dia dah jadi filem lain. Jadi ketika aku mendapat skrip dan tawaran filem Imam ini, pada malam itu ia terbawa-bawa ke dalam tidur sehingga kau pun masuk dalam mimpiku. Tu dia. Mengatakan biadab kau. Biadab, kurang ajar. Berlakon filem aku pun tak lepas. Ini filem Imam pula. Itulah dia punya nasib baik. Ya, nasib baik, Min. Nasib baik dalam mimpi. Nasib baik dalam mimpi. Hari ini aku beli buku-buku kau semua. Cantik, dah ready, siap sign sekali. Baik, terima kasih. Itulah. Bila ambil orang filem tu jadi satu forum filem, jadi satu filem lain pula. Tajuk dia mentafsir pemimpin. Masa casting, okey, Abang Nur Amin dia kata dia tak tahu siapa pelakon. Masa bagi pelawaan pada Datuk M. Nasir dan pelakon-pelakon yang lain tu, mereka tahu tidak siapa akan berada dalam tu? Memang saya tak beritahu. Kan, memang saya biar masing-masing tengok aku berpasangan dengan siapa, aku berpasangan dengan siapa ni ya. Tapi Abang Mio rasa tak mereka boleh ada chemistry apa benda semua tu? Ada. Okey, di sini saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan, pelakon-pelakon yang semua ni semua andal-andal. Terima kasihnya kerana apa? Dengan watak yang kecil, ya, mereka sanggup menerima. Kan? Tengah pelakon dia memilih sangat. Tapi alhamdulillah dengan Rahim Jalani, Dewa Saprinya, Sani Sudinnya, ya kan? Mereka sangat-sangat membantu. Bila saya offer tu, bila wakil saya offer tu, diorang semua terima. Diorang tak tanya pasal bayaran, tapi yang penting kemunculan tu. Kemunculan itu, watak. Bila saya apabila saya nak milih pelakon, saya akan memilih wajah tu, saya dah nampak dah. Kalau ini macam mana bergerak, kalau ini macam mana bergerak, kalau dia ni siapa. Sebab itulah saya terus pada mereka, dan alhamdulillah mereka setuju. Kan mereka tak ada kata, Mio ini watak kecil lah, apa ni aku tak maulah. Tak ada diorang ni. Jadi ini yang saya harap, sebab setengah pelakon ni, dia nak berlakon, dia nak dialog banyak lah, dia nak itu banyak, penampilan nak banyak. Kan? Wah, dia tak tahu dengan kamu nak lepas satu dialog tu pun, kalau salah, kamu boleh punah kamu punya watak. Kalau kamu tersalah ucap. Kan? Di sini saya dapat. Ini tentang Haji Daud ni. Okey, saya bercerita sikit. Ini saya lepas ya. Okey, pada bayangan pertama Haji Daud dengan M. Nasir, saya punya bayang dengan Faizal Hussein ya. Bayangan saya begitu begini-begini. Saya yang jenis tidak memberitahu pelakon apa yang saya hendak. Ya. Saya tahu setiap pelakon, setiap manusia ada tafsiran dia. Okey? Mereka tahu apa watak mereka. Sebab itu kalau saya buat skrip ini, saya akan tanya, bukan suruh baca. Saya nak dengar apa tafsiran mereka tahu orang watak. Tapi ini tak kesempatan. Tapi bila masa di location, saya tengok permainan mereka. Cantik ni, saya tak terfikir macam ni. Saya biarkan. Saya biarkan mereka bermain. Saya tegur kalau benda tu tak kena. Tapi yang saya nak main. Sampai saya berbual dengan production designer saja, Faizal Zamir itu. Dan 2-3 orang ikhlas sendiri yang kata,
Nampak-nampaknya cerita ni silap-silap ni Haji Daud overshadow yang lain ni. Dia punya kekuatan ni. Dia tak banyak, sikit ya. Tak banyak. Tapi dia keluar. Itu yang tadi sikit je orang dah ingat dah. Pui. Kan? Itu saya tak suruh tu. Tapi datang. Ini yang saya nak. Seorang pelakon dia ada naluri dia. Kan naluri itu yang kita perlu. Dan pelakon kita lupa kalau nanti cerita macam kita. Tapi yang paling kita kekurangan pelakon yang hebat. Kita kekurangan pelakon. Kan? Kita kekurangan tu. Okey, saya nak ambil sikit aja. Kalau saya jahat dalam filem, saya jahat dalam teater, yang bawa saya dalam filem itulah Nasir Jani tu. Dialah yang bawa saya. Saya duduk sebilik dengan dia, serumah dengan dia. Dia lah mengajar, "Mio, main masuk filem." Saya berhenti sama mak saya, kata, "Kau masuk ini berapa gaji kamu?" Masa itu gaji dia, gaji rendah daripada gaji yang saya dah kerja. "Kau ni gila." Itulah orangnya. Kalau saya jahat, dia lah yang itu recommend. Tapi alhamdulillah kami dapat guru yang baik, Arwah Musafano, disiplinnya. Ini yang membantu. Kebanyakan disiplin. Pelakon kita kurang disiplin. Kan? Itu yang menjadikan pening kepala sebelah. Itu sebab saya cepat berubah. Saya muda lagi sebenarnya. Tapi cepat berubah. Kan benda-benda itu. Okey. Abdullah Husin mencipta watak Haji Daud. Apabila saya menerima watak itu, saya dah kaji karakternya. Saya adalah seorang Bilal. Sudah menjadi Bilal bertahun-tahun lamanya. Saya melakukan azan di masjid dalam filem, di kampung filem itu, dalam filem itu, Anggerik Desa. Oleh kerana peredaran zaman, peredaran pemikiran, maka manusia sudah mula menganggap wang ringgit dan emas itu sebagai perkara yang utama. Maka saya seperti petir itu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dihalau keluar daripada masjid itu. Saya orang tua. Cuba bayangkan, pada saya muda, zaman muda, saya seorang Bilal. Bila saya mengazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila saya sudah tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi dia orang muak mendengar suara-suara tua. Sudah tidak relevan lagi saya sebagai seorang Bilal. Apatah lagi saya tinggal di tepi kubur, tuan-tuan dan puan-puan. Tepi kubur. Saya rela bersahabat dengan ruh-ruh di kubur ini daripada bersahabat dengan orang-orang kampung yang sudah mula menyeleweng akidahnya. Itu dia watak yang diciptakan oleh Abdullah Husin. Memang dalam muka surat terakhir Imam tentang watak Haji Daud, mengapa dia lebih senang berjiran dengan orang yang sudah mati? Mereka itu katanya tidak menimbulkan masalah seperti orang hidup. Tu dia suka duduk dengan orang mati tu. Rahsia filem ini, rahsia M. Nasir, rahsia Haji Mihat, saya pegang dalam filem ini. Apa puncanya pergaduhan, pergolakan dalam kampung itu? Haji Mihat pegang itu rahsia. Dah tua. Haji Mihat, Haji Daud dia saya ni. Haji Daud saya ni sebenarnya kan. Minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni sebenarnya kadang-kadang dah tua ni kan. Itulah makan pun tak tentu kan. Ialah hidup di kampung. Itu cerita. Jadi rahsianya saya pegang pergolakan, mengapa ada pergaduhan, mengapa masjid dibakar, saya pegang kuncinya, rahsianya. Nak tahu rahsianya, tonton pada 2 hari bulan Mac yang akan datang ini.
Jangan spoil lah, jangan spoil ending dia. Okey, Abang Mio pernah cerita pada kami lah sebelum ni di luar forum ini bahawa M. Nasir sudah baca buku Imam ni, dia sudah study watak Haji Mihad. Boleh saya sebut ke perkataan tu? Saya tak kena ban kan? Dan dia kata, ni kamu buat cerita Wahabi ke? M. Nasir pun cakap. Baik, komen sikit pasal macam mana M. Nasir, dia memang dah ni yalah, dia dah faham karakter. Masa dia masuk set tu tak payah cakap banyak dah, tak payah explain banyak dah. Abang Mio cerita sikit. Okey, pasal Wahabi ni pertama sebelum saya masukkan M. Nasir ni, saya tertarik baca buku ni dulu apabila saya membaca seorang imam yang ingin merubah suasana kampung, merubah suasana masjid. Yang selama ini kita gunakan masjid segala semata-mata untuk beribadah. Tetapi dengan kepulangan Haji Mihad, dia kata masjid bukan saja tempat ibadah, masjid juga tempat kita silaturahim, masjid juga kita boleh bernasyid, kita boleh buat tadika kelas semua itu. Jadi saya tertarik. Kan? Jadi latar belakang cerita ni pada tahun 80-an. Ketika itu suasana kita banyak imam dua imam, kafir-mengkafir, dan terlalu penting kedunawi lah. Kalau dipisahkan kehidupan dunia dengan agama ya. Jadi itu suasana je. Jadi kena faham sebab apa anda akan melihat nanti dalam filem ni akan berlaku perebutan kuasa. Ada perebutan nak jadi imam kedua, semua berlaku. Jadi kalau orang kata, ini cerita lama, memang cerita lama, tapi benda tu sampai sekarang berlaku. Kan? Cuma tidak di-highlight saja. Jadi saya nak bagi latar belakang itu. Dan dari sini, bila saya baca tu, saya tak terfikir pun Wahabi. Saya terfikir sonoknya, cantik cerita ni. Dan sebenarnya cerita ni kalau orang baca tu, banyak watak yang saya ketepikan, cerita lain yang ketepikan. Sebab dalam tu ada watak manager Mak Saleh yang masuk Islam, Cina yang masuk Islam, India yang masuk Islam. Kan? Tapi watak-watak tu saya ketepikan sebab saya nak berceritakan, saya tumpu kepada Haji Mihad, Haji Samsuri, Rubiah dan isterinya Siti Nur Aisyah. Dalam lingkungan masalah begitu. Masalah itu. Jadi kalau saya masuk elemen-elemen yang lain tu, yang perpaduan dari sudut Cina bagi duit nak naik itu mualaf ya. Jadi dia akan panjang sangat dan bagi saya lah akan hilang arah nanti cerita saya. Jadi lebih baik saya tumpukan masalah Haji Mihad dengan Haji Samsuri yang dua ni sepupu dan belajar di Mekah satu ketiga tu. Bila balik itu yang berubah. Itu yang berubah tu. Jadi apabila saya bagi pada M. Nasir tu, pertama kali Nasir Mio datang rumah, saya pun datang rumah. Datang rumah dengan ni. Mio, kamu ni nak promote Wahabi ke? Sudah. Kenapa Nasir? Kamu tak ni? Saya ni. Lepas tu dia pun ulas. Dia sini ulas. Dia tanya, dia ulas. Saya kata, saya tak terfikir pun Wahabi. Dan masa saya memilih adegan-adegan tu, kata-kata buat, banyak saya gunakan kata buat arwah juga. Nasib baiklah saya tak pilih dalam majlis agama tu banyak yang pertanyaan Wahabi. Saya tak gunakan itu. Saya tak tahu. Saya kata, tak payahlah ni saya ambil ni kan. Alhamdulillah. Jadi apabila Nasir kata, bukan Wahabi memang, sebenarnya ni Salafi kan. Jadi dia terang. Aku tahu ni, Datuk ni udah ni, dia 3 tahun dekat sini semua, aku dah tahu dah semua ni. Aku ikuti perkembangan ni. Okeylah, kamu bukan Wahabi ya? Okey, bukan Wahabi. Jadi lepas itu pula, dia terbaru pula. Dan saya pula dalam FB, saya ada FB. Ada juga puak-puak yang menuduh saya ni Wahabi. Ada juga yang defend saya. Dia kata saya ni bukan Wahabi, Mio tu bukan Wahabi, Mio tu Sufi. Dah dia cakap saya Sufi pula. Lagi berat pula saya kata kan. Saya tak ada apa. Kan, agama saya cetik aja kan. Okey. Jadi di situ jadi berlaku. Jangan sampai terbaru saya dapat informasi daripada Dewan Bahasa, Dr. Mazhar nak bercakap tentang filem ni di forum yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa selepas tayang dengan dia. Wah, saya kata, macam mana Dr. Mazhar ni kan. Tapi apabila saya sedikit-sedikit, sebenarnya tak ada masalah. Kan? Yang saya itu nak menyemarakkan lagi filem ini dengan kehadiran Dr. Mazhar nak bercakap tentang itu. Tak apa, biar Dewan Bahasa yang akan anjurkan program itu nanti. Mungkin selepas raya. Mungkin selepas raya. Jadi itu pasal yang M. Nasir itulah. Dan ada lagi satu kru. Dia sampai ditarik diri, saya rasa sebab itu. Sebab guru dia kata,
Saya mula saya bagi pada guru tu watak guru dia watak satu watak dalam cerita ni. Guru tu baca-baca, ini cerita wabi ni kan. Aku tak nak berlakon lah. Mio ni nak buat cerita wabi ke kan? Dia terus tak ni. Bila guru dia reject, dia pun tolak. Tapi dia tak cakap pada saya, tapi saya dapat rasa. Dia tolak. Tak apalah katakan. Sebab saya masih tetap dengan kawan saya banyak yang nama Wahab Hamzah. Cuma tak ada B ujung-ujung. Kan? Jadi itulah kalau tengok filem tak ada apa. Yang menariknya ialah pergolakan kita pada tahun 80-an dan benda tu bawa sampai sekarang. Kan bawa sampai sekarang masalah tu. Cuma besar dan tak besar aje. Kan. Saya pun apabila baca balik novel ni di samping mengikuti perkembangan penggambaran filem ni, dia ada cakap pasal aku dah lama jadi timbalan. Ni dialog Haji Syamsuri lebih kurang. Aku dah lama jadi timbalan, dia yang entah bila mana datang tu dia pula nak jadi imam. Saya kata macam ni, Abang Mio buat filem pasal masjid ke atau pasal benda yang lebih besar. Tapi kemudian tagline dia pun imam pemimpin, mentafsir pemimpin. Sebelum saya balik pada panel kita, tuan-tuan dan puan, kita sekarang bersama dengan pengarah filem Imam dan pelakon filem Imam di Forum Filem Imam Mentafsir Pemimpin yang anda juga boleh saksikan secara live di FB Selangor International Book Fair dan Media Selangor, betul? Okey. Saya buka satu soalan dulu daripada penonton jika ada yang nak bertanya. Kalau ada soalan ataupun pandangan untuk panel, tanya panel lah, jangan tanya moderator. Ada soalan? Kalau tak ada saya teruskan. Ada? Tu soalan ke apa? Nak tanya? Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ada satu soalan yang saya nak sampaikan kepada pengarah dan juga pelakon filem Pemimpin. Saya tanya, sebelum ini kita dalam Malaysia, kita ada filem-filem yang dia membangkitkan semangat pahlawan ataupun bertanjak. Macam contohnya seperti filem Mat Kilau. Kan sebelum ini yang kalau kita tengok ramai orang datang ke panggung ni dia pakai tanjak, kemudian banyak sketsa dekat media sosial, bersilat dan juga sebagainya. Adakah saya nak tanya pendapat, adakah filem Pemimpin ini dia juga boleh memulakan satu revolusi ataupun satu permulaan yang baik yang mungkin dia lebih tertumpu kepada orang-orang untuk berjubah pula selepas ini? Sebabnya sebelum ni kita ada filem Mat Kilau, banyak orang dia nak bertanja, dia nak bersilat. Tapi adakah filem ini dia akan membuat satu revolusi yang lebih baik dan juga boleh memberikan kebaikan kepada masyarakat? Itu saja, terima kasih. Okey, adakah filem Imam ini akan menimbulkan satu trend seperti filem Mat Kilau? Bukan sekadar pakaian sajalah, tapi semua yang baik. Okey, nak bagi Haji Daud jawab. Ataupun nanti semua datang pakai macam ni? Itu soalan berat tu bro. Sebenarnya macam trend ataupun aliran generasi muda bertanjak menonton filem itu adalah sebagai hasil strategi promosi untuk filem. Itu baik. Begitu juga dulu bagaimana kita wanita-wanita kita mula bertudung. Nenek kita, wan kita tak bertudung. Masa itu. Masa bila pula ada trend bertudung? Itu masa tahun 1970-an, masa adanya Al-Arkam dengan lagu-lagunya, lagu nasyidnya, mula bertudung. Itu dia punya trend, dia punya promotion dia. Itu menunjuk kepada satu kebaikan. Begitu juga kepada untuk trend lepas menonton filem ni, untuk semua dah pakai jubah-jubah ni panas bro. Kan? Tak salah pakai jubah, aku tak suka pakai jubah ni kan. Pakai simple-simple je lah kan. Sebab agama itu tidak terletak pada pakaian. Okey, saya bagi.
teringat dialog filem Piramli, bukan kod yang nak semayang, dah je. Anak bapak punya dialog. Okey, Abang Mio. Apakah trend yang Abang Mio harapkan akan berlaku setelah orang menonton imam? Saya pun akan cakap ni bukan sekadar pakaian ke berjubah apa, tapi kebaikan yang Abang Mio harap selepas imam ini. Saya teringat seorang kawan, seorang penulis yang antara yang terbaik di Malaysia. Bila dia menulis surat, menulis skrip, dia ditegur oleh, dia gila wayang. Tengok wayang. Ayah dia tegur dia tu PhD dia ada PhD, UKM. Ayah dia tegur dia, kau ni jangan masuk jadi orang filem. Itu kerja setan semua tu. Kan, dia tegur. Dia beritahu pada saya. Itu yang menguatkan lagi kat zaman dia nak menulis skrip lagi. Jadi di sini saya bagi ke sana, apa salah berjubah datang? Kan, apa salah? Tak salah. Cuma jangan jadi trend lah. Apa salah mereka datang supaya banyak orang keliru tentang filem ni. Kan, kalau filem itu boleh memberi manfaat, apa salahnya? Kan, tapi kalau filem itu tidak memberi manfaat, you pakai jubah ke you pakai apa pun akan rosak ni. Jadi bagi saya memang alu-alu kan, memang seronok lah kan, supaya bukan membuka mata, tetapi atas kesedaran orang-orang filem ni banyak dituduh macam-macam. Kan? Jadi saya tidak pula dengan imam ni saya nak menjawab itu, tidak ya. Tidak, itu bukan maksud saya, tapi maksudnya kamu tengoklah sesuatu. Sebab selalu ni kita bercerita tentang imam yang kahwin 4, imam yang ada bini ni semua kan. Ini saya cerita imam yang lain pula ni, apa salahnya, dan ditulis dari sebuah karya yang besar. Sastrawan negara yang besar. Apa salah? Ya? Saya pasal Datuk Arwah ni, sebelum tu saya dah baca 1-2 novel yang saya ingat, macam novel Arwah apa ni, Konsepto Terakhir kan saya baca tu. Lepas tu bila saya baca Imam, saya rasa ini saya lah, saya minta maaf lah pada Datin semua. Saya, ya Allah, apa ni Datuk ni, dia punya ilmu agamanya besarnya. Selama ini saya macam underrate. Bila saya baca, aduh, saya belajar banyak. Kan? Dia belajar, Abdullah Hussein ni dahsyat lah dia punya pemikiran sampai dia sentuh. Tengok dalam itu, tapi saya tak buat dalam filem ni ya. Tanpa air semayang, ambil semayang pun dia sentuh. Dia tegur, salah ambil semayang. Cara begini. Salah, dia tunjuk begitu, begini. Kerana itu ada yang tu, yang Haji Samsuri tegur tu, dia kata, semayang kita tak sah. Dalam agama, ambil semayang kalau tak betul, solat kita tak sah. Kan? Kecil aja Abdullah Hussein cerita benda itu. Tapi saya, cantik ni, saya sampai, lepas tu saya terus, alhamdulillah saya berhati-hati untuk mengambil air semayang. Kan? Kalau tidak laju je, asal basah sudah. Itu yang silapnya. Jadi di sini yang saya kata, Abdullah Hussein dengan detail dia. Sebab itu dia dipilih sebagai sastrawan negara. Kan? Jadi apabila yang novel terbaru dia, saya dah lupa novel terbaru tu, lagi dahsyat. Seorang pengantar surat khabar Bengali, di rumah dia tanpa tulisan Jawi. Dan bercakap pasal agama. Dahsyat. Yang novel terbaru dia ni, apa nama dia untuk buat? Masuk ke dalam cahaya ke? Ya, yang masuk terbaru dalam cahaya. Kan, ya. Jadi benda-benda ini saya kata, hebat. Kenapa kita nak abaikan? Kenapa kita malu kalau nak bercerita? Ya. Orang Bengali yang mengedar surat khabar, tapi di rumah dia tanpa dinding-dinding rumah dia dengan tulisan Jawi. Kita tulisan Jawi pun kita tak boleh baca. Itu sebab apabila kawan saya kata, Abang Mio, tak letak Jawi ni banyak orang tak baca. Masalah saya kata, inilah masalah dunia sekarang, remaja kita. Tulisan Jawi orang kata tulisan apa ni syurga. Kalau ini kita tak boleh baca, di mana hala kita? Kan? Jadi saya kata, jadi dengan tulisan ni saya harap ada keturunan-keturunan lain, bangsa-bangsa lain, dia tulis tulisan dia tak boleh baca, tapi demi kepentingan nak mendownloadkan tulisannya, dia paparkan. Tapi saya pernah filem pertama saya tulis Jawi, seorang wartawan tanya, Abang Mio jangan tulis Jawi sebab nanti orang kata filem ni dakwah. Orang Islam yang bercakap tu. Jadi saya, mak, kenapa ni? Kenapa sampai begitu sekali? Jawi ni, kalau Jawi Jabatan Agama Islam tu mungkinlah, tapi kalau Jawi ni pun kamu takut, masalah kita. Patut Jawi, takut Jawi. Ini tu. Jadi saya rasa itu satu masalah bagi kita. Kalau kita ini, kan, kalau kita abaikan benda ni.
Jadi dan situ juga saya terus ambil juga maksud imam. Kenapa saya memimpin, saya letak imam, tidak letak imam? Kan? Saya letak pemimpin. Kalau saya letak imam, for sure nanti anak-anak muda macam tadi, saudara tadi kata, ini cerita agama ni. Tak mau lah tengok. Kita ni bila cerita agama tak mau tengok. Kenapa? Kenapa kita takut tengok cerita agama? Itu malah banyak dosa lah tu ya. Jadi saya letak pemimpin. Saya cakap ada yang kawan-kawan saya sendiri bangkang. Apa? Pemimpin nanti orang salah tafsir. Tak apa. Pemimpin. Semua orang boleh jadi pemimpin. Tapi tak semua pemimpin boleh jadi imam. Itu pegangan saya. Okey, baik. Saya seperti Abang Mio juga mengharapkan bahawa pada semua yang ada di sini, jangan takut dengan perkataan imam dan jangan takut dengan tulisan Jawi. Nanti kalau orang tengok, oh imam ni cerita dakwah sempit apa benda semua, tidak. Lakonnya pun Ibn Nasir, skripnya pun bagus, adaptasi daripada novel. Jadi dia lebih daripada itu. Dan Jawi hanyalah tulisan saja. Tak usah takut. Baik, Haji Daud punya ni, masa syuting imam tu saya difahamkan, masa tu PKP kan? Cabaran semasa syuting. Kata dah lama tak berlakon filem ni. Seronok tak? Syuting kat Perak kan? Di Perak. Okey, cerita sikit. Sebenarnya ketika saya berlakon tu, saya kurang sihat sebenarnya. Jadi saya diiringi oleh anak lelaki saya untuk hantar daripada Kuala Pilah pergi ke Perak. Kemudian tu satu saat tu pasal berlakon ni, kadang-kadang time nak berlakon tu kita rasa dah macam dah huyung hayang. Tapi kita terpaksa gagahkan juga untuk kita kena lawan lah penyakit ni kan. So cuba bayang time orang dah nak berlakon, kita dah mula nak ceret-beret. Itu yang kacau. Kalau lah kita berlakon teater yang di Pertuan Agong sedang menonton, and kita kena ceret-beret, kita masalah perut misalnya, itu lintang pukang, itulah masalahnya kan. Tapi tak apa, saya suka. Sebenarnya saya berlakon ni memang saya sukalah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak ambil saya berlakon, ambil lah. Sebab saya ni tak ada bayar tinggi-tinggi dah tuan-tuan. Hadiah Fatihah pun cukup juga lah. Kan? Okey, jangan khawatir tuan-tuan dan perempuan ya. Yang saya nasihatkan pelakon-pelakon ni masalahnya, kalau sesuatu pengarah, dia akan berkisar kepada pelakon-pelakon yang sama je. Cuba ubah pelakon yang lain. Pelakon satu, mereka takut untuk mengubah. Dia nakkan pelakon yang sama, kan? Macam saya ni dulu pada zaman muda tidak dapat banyak tawaran pelakon sebab saingannya untuk menjadi hero ni sengit. Ramai yang badan montok-montok, yang masih kacak-kacak. Dah tua ni tak ada saingan sebab orang tua, pelakon tua semua dah habis mati. Dah habis mati semua. Siapa? Sekut. Baru dia Najib Umar, OP. Siapa? Tak ada lagi dah. So, itu sebab penerbit cakap berbisik dengan Abang Mio, agaknya Nur Amin tu ada masih hidup lagi tu kan. Kan? Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau saya meneroka pasaran ini bab orang tua ni kan, tuan-tuan tak ada chance untuk jadi orang tua. Jadi doakanlah saya cepat mati, boleh ambil alih. Okey, itu je lah kan. Ya Allah. Gurau je, Masya Allah. Cikgu Murni. Cikgu Murni. Tapi betul lah sebenarnya ada pelakon-pelakon veteran ada meluahkan juga. Dia kata dalam drama-drama Melayu, ambil orang muda kena make up tu. Kalau ambil orang tua betul kan senang. Memang dah tua lah kan. Saya nak tanya satu lagi. Macam mana Abang Mio approach Faizal Hussein untuk watak antagonis? Sebab okey, satu Abang Mio cakap pelakon-pelakon saling tak tahu kan siapa akan jadi partner mereka dalam lakonan tu. Faizal Hussein, macam mana approach dia? Memang bayangkan dia ke ataupun ada pilihan lain? Tapi kalau dia dengarkan ni pula kan. Okey, ceritalah macam mana approach Faizal Hussein. Okey. Kita ambil sikit aja dulu sebelum masuk Faizal Hussein. Hari ni baru saya tahu pelakon kita ni sakit.
dia tak sihat. Ini yang saya kata, seharusnya pelakon yang benar, pelakon, kalau boleh dia nak menyembunyikan, dia tak nak menyusahkan orang. Sekarang ni pelakon, kucing sakit pun dia tak boleh nak datang lambat. Kan? Saya lambat dah nak bagi kucing makan. Tapi yang dia kalau pilah itu, baru saya tahu hari ni. Mungkin kalau saya tahu awal, saya beri, siapkan tempat tilam ke apa ubat, mungkin dia resah, dia tak mau. Kan? Jadi di sini saya kata, pelakon lama ni sebenarnya, mereka ni bila diorang devote, diorang letak penuhlah kepada produksi komitmen dia kan. Mereka takkan bertanya duit dulu. Sekarang saya bagi skrip, dia belum baca, baru yang itu sama dia PA atau dia sini, Abang Mia berapa nak bayar ya? Skrip tak baca lagi tu. Inilah sekarang. Jadi inilah yang saya kata, pening kepala. Kan nasib baik saya tak gugur. Cuma putih saja bertukar. Kan? Okey, saya balik pada Fazal. Fazal Hussein seorang yang sangat profesional. Sebelum dia terlibat dengan Imam, saya dah 2 kali panggil berlakon dalam filem, dalam drama TV bersiri dengan mak dia, saya inilah. Fazal ni dia mudah, kalau betul caranya, mudahnya berapa? Kita hantar skrip. Kalau dia suka, tak ada bermasalah. Dia tak ada tu. Apa Mia? Okey tu. Jadi dia punya tu, kalau dari segi offer pun dia kata okey, saya punya, dia terus cakap. Bukan? Kalau nak saya banyak ni. Sebab apa dia nak begini? Kalau sah dia kata dia akan blok, dia tak akan ambil tempat lain. Ini satu, yang lagi satu juga Faizal. Dia tak akan ambil drama lain. Dia job lain dia tak akan ambil. Selesai ni baru dia pergi ambil. Ini satu juga yang istimewanya orang nama ni. Mereka tak akan menyusahkan. Setengah tu apa ni, saya ada ni, ada meeting, rupanya dia ada drama lain, tempat lain untuk projek yang tak habis lagi. Kita jadi kacau. Saya tak marah pelakon. Saya akan marah penolong pengarah saya. Kan, dengan PM. Sebab kalau saya nak wajah pelakon, bukan nak wajah PM, bukan nak wajah penolong pengarah. Kalau saya marah pengarah, pelakon, wajah dia akan berubah. Bila wajah dia akan berubah, kalau saya ambil, memang tak cantik lah permainannya. Sebab itu saya marah asisten. Jadi siapa yang nak jadi asisten saya, bersedialah kena marah selalu. Itu saya tu. Saya cuba elak. Saya cuba elak. Walaupun macam mana, ada satu perkara saya terlalu nak marah sangat. Saya marah lah. Saya marah lah pada asisten tadi. Ini tidak ada alasan itu. Jadi Fazal tu dia mudah je. Dia mudahnya bukan apa. Kalau dia berkenan, dia tak ada sosial-sosial. Dia kata, okey Abang Mia, saya dah tahu Abang Mia. Oh, ini Abang Mia, okey, saya setuju. Apa watak PM ni? Apa watak ni? Watak ni. Okey, berapa hari ni? Okey. Betul tak bulan ni? Okey, betul bulan ni. Okey, berapa you nak tawar dia? Macam itu saya dah bagi skrip. Lepas tu saya tanya pula. Kemudian kita susul yang kedua, berapa nak tawarnya? Saya kata, Abang Fazal berapa? PM saya tanya, berapa tu? Saya kata, saya punya fee banyak ni. Not less, banyak ni. Dia dah siap-siap, dia siap. Dia ni, dia beritahu. Tapi hari ni kalau saya tahu macam dulu tu Haji Daud, kalau saya tahu dia cakap tadi tu, saya cakap PM jangan offer dia, sebab dia kata hadiah Al-Fatihah aja. Selepas mendengar apa yang Fazal Hussein punya cara, lepas ni saya nak ikut langkah dia lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi bersama dengan Saudara Mia Hashim Manap, pengarah filem Imam yang akan ke Pawagam pada 2/3/2023, dan salah seorang pelakonnya Nur Amin, DJ Nur Amin, Moshi. Inilah orang dia tu. Tu saya tanya tadi, boleh masih cakap Jepun, ada tak orang jumpa abang cakap Jepun lagi? Sebenarnya Kuala Pilah tu ada tak orang? Tak. Saya sebenarnya tak berapa suka sangat bahasa Jepun ni. Oleh kerana cari makan punya hal, kau kena hantar kat Jepun. So kita kena belajar bahasa Jepun. Kemudian pada masa itu Perdana Menteri dia pandang ke timur. Jadi saya terpaksa mengadakan bahasa Jepun sebagai, sebenarnya bukan mengajar bahasa Jepun. Saya very simple greeting kan, itu je kan. Patut letak watak boleh cakap Jepun dalam tu. Watak boleh cakap Jepun. Ada dalam filem ada bertembung dengan Faizal tak dalam filem ni? Bertembung dengan Haji Syamsuri.
Saya berlakon dalam filem ni, saya tak pernah lah tengok Faizal Hussein ni. Saya minat betul dia lakonan dia tu. Saya hanya tengok, saya tak pelakon-pelakon lain pun saya tak tengok. Saya hanya tengok M. Nasir. Itu je. Balik-balik M. Nasir. Jadi saya naik gerun, dia selalu Osman Tikus berlakon. Macam tu lah. Kan? Saya balik-balik M. Nasir. Jadi saya tak pernah bertemu. Kan? Kecuali ada sekali saya ternampak bila nak balik, saya nampak si Faizal Hussein ni sedang buat apa yang terbang-terbang tu? Drone. Yang terbang-terbang tu kan macam patung tu kan. Dia drone, saya tengok, saya nak balik tu. Alamak, Faizal, saya bagi tahu anak saya drive saya. Faizal, abah minat kat dia tu. Saya pun kata, Faizal, benda tu jauh tahu. Dia berlari daripada sana tu, dia berlari datang begini. Dia berlari. Bang, dia kata, jangan panggil aku abang. Aku minat kat engkau Faizal. Tidak, kita minat kat dia tu. Itulah dia punya budi bahasa dia tu. Kan? Dengan pelakon-pelakon lain dia tak ada. Dia ada ego sikit kan, ada tinggi sikit kan. Dia saya menonton bapa dia lah berlakon sejak saya sedar zaman muda. Husin Abu Hassan. Kan? So bila saya tengok anak dia, sebelum tu saya tak menengok anak dia berlakon, saya menengok Husin Abu Hassan. Saya dibesarkan dengan Husin Abu Hassan dengan Mia Hashim Manap. Itu je. Bukan dibesarkan, diremajakan kan. Dibesarkan tu kan. So itulah dia punya budi bahasa. Satu lagi contoh, macam saya tak minat Datuk Siti Nurhaliza. Saya tak minat suara dia, tapi dia memang the best. Tapi saya tak kenapa tak minat tone suara dia. Satu hari bila saya menjadi juri membagi hadiah kepada pemenang-pemenang di Cameron Highlands, saya dengan anak saya di sini duduk di bukan Cameron Highlands, apa tu, Genting Highlands je. Genting Highlands. Dia lalu kat situ, anak saya pergi salam dia. Dia pergi salam. Saya kata jangan salam. Jangan salam. Dia kata dia pergi salam. Abah tak suka, dia menyampahlah dia tu, kan? Oh, live ya. Ya, betul-betul. Datuk, Tok T, dengar ni betul ini. Dia pun anak saya pergi salam. Pergi kak. Dia pergi salam, dia tanya, datang dengan siapa? Dengan abah. Mana abah? Tu duduk jauh. Kau tahu apa dia buat? Dia datang berjalan di begitu jauh, merapat aku. Uncle, lepas itu saya sukalah sangat kat dia. Sukalah sangat dia. Tok T, aku suka engkau sekarang. Itu budi bahasa, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sastra itu adalah budi sebenarnya. Sebenarnya selingan sikit yang ni, Nur Amin ni mungkin sebab dia dah tua dia lupa. Saya pada masa dia di Jepun, saya 2-3 kali pergi ke Jepun untuk urusan editing filem ya. Sebab masa itu saya edit komersial ni itu dengan pro filem dengan nasi ini saya pergi. Jadi satu ketika bila saya jumpa dia, kawan saya bawa, dia duduk sini Ginza. Kami pergilah. Malam itu malam Valentine apa tu. Kita nak masuk disco, kena ada pasangan. Kalau tidak tak boleh. Dia lah mengajar saya kalau dia nanti. Bini aku ada kat sini, tak usah cerita macam ni. Saya nak cerita ni bukan sampai sekarang saya ingat. Mio dengan ada lagi satu editor. Mio, kalau lalu je disco Iski Maska ya. Boleh masuk, boleh bersama masuk disco, itu yang dia ajar. Kami cakap dengan seorang tak pandang, buat tak tahu je lah. Jadi kat malam tu kami tak boleh lah masuk disco. Ini lah yang jahat dia dengan jasa yang itulah. Tapi yang kedua, masa saya ura-ura nak buat filem hero, skrip oleh Datuk Rayan Razali dengan syarikat dia, saya ada panggil dia untuk audition. Tapi projek tu kita, masa itu kita tak dapat teruskan. Kata, ini dia tu, 2 kali dia tu dulu. Sebab itu saya sama bila saya ingat ni Nur Amin. Itu sejarahnya kan. Tapi tak apalah sebab dia dah tua, dia lupa kan.
Dia lupa sikit. Kenapa pilih Noramin untuk Haji Daud? Watak seorang yang terbuang. Kenapa? Itu puji dia sekarang malam ni. Sekarang begini. Pertama saya tengok wajah, watak-watak. Wajah ini rupa-rupa ni. Itu yang terbentuk, itu semua wajah-wajah yang ini. Okey, Noramin saya belum tengok orang macam berlakon kan. Tapi dia macam anak dara lah, belum dikacau lagi. Jadi bersih. Lepas tu dengan watak dia yang itu, kena pada dia ni. Kan memang kena pada dia. Dan memang saya tak salah sebab saya tak salah. Mula saya nak tengok macam mana dia perform apa dia perform. Tapi bila dia bagi dialog ni, cantik dah. Jadi saya langsung tak tegur dah. Saya tak tegur. Kalau dia pada hari tu dia banyak dialog yang dia menyeleweng ke, saya pun tak sedar sebab enjoy tengok dia punya permainan. Itu Noramin. Begitu je dengan Fazal Hussein. Fazal Hussein mula saya nak bentuk dengan cara yang lain sikit. Tapi bila Fazal Hussein main dengan M. Nasir, cantik pula dia orang main begini. Lepaskan. Lepaskan itu. Jadi mungkin dekat situ bukan kesilapan lah, tapi mungkinlah saya tak berani nak explore ke lain ke macam mana ketiga itu kan. Tapi saya dapatlah apa yang saya nak. Saya bukan ni. Saya sekurang-kurang ada 3 pilihan bila saya mengarah pelakon ya, watak ni. Satu saya nak bercara ni, yang kedua begini, cara ni, yang ketiga ni. Jadi dalam 3-3 ni mesti ada satu yang sangkut, boleh, okey. Kecuali kalau 3 saya punya bayangan tak ada, baru saya kata boleh tak tukar begini ni. Jadi dalam ni permainannya memang menarik lah bagi saya. Ya. Memang pelakon yang tak perlu dibimbing. Tak perlu dibimbing dan dibimbangi lagi. Memang. Ya. Okey. Saya juga ingin mengalurkan kehadiran Datin Paduka Mastura, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Big Boss Majlis Buku. Okey, Datin, terima kasih datang. Baik, sebelum saya sambung, saya ingin buka lagi satu soalan pada penonton. Ahmad Saparudin, juga siapa nak jawab dulu? Okey, soalan atau pandangan? Ya, tanya panel loh, jangan tanya moderator. Minta. Assalamualaikum, Ahmad Saparudin. Pertama sekali nak betulkan sikit fakta Abang Amin tadi. Fenomena bertudung ni betul tahun 70-an, tetapi bukanlah dimulakan oleh Arkam. Dia sebenarnya dimulakan oleh Abim yang sekarang ni, Perdana Menteri sekarang ni. Arkam memulakan fenomena tahun 80-an selepas itu. Cuma saya ucap tahniah kepada apa yang saya dengar ni. Saya tertarik sebenarnya. Saya membaca novel Imam ni 2 kali. Dan pada amatan saya kata buku ni patut pimpinan orang muda kena baca. Siapa-siapa yang merasakan bahawa dia pimpinan masyarakat, dia kena baca buku ni. Yang kedua, bila saya dengar nak difilmkan, saya ingat ini antara filem yang saya insya-Allah kena tonton akan datang. Soalan saya, orang seni ni patut kita angkat sebab dia salah satu bentuk industri dan mengembangkan jenama kita ke luar negara. Saya ambil contoh Korea, terkenal dengan K-drama dia. Turki, dia menjual sejarah dia melalui filem-filem lama. Ertugrul misalnya, dengan Coriolis Osman yang dalam Netflix tu antara filem yang high ranking ditonton oleh orang Malaysia. Soalan saya, dalam menterjemah naskah Imam itu ke dalam filem memang satu benda yang cukup berat. Sebab macam tadi, ada elemen-elemen yang sangat spesifik macam mana nak ditonjolkan di dalam Imam, dalam filem. Soalan saya, apakah bagaimana mengambil kira fakta-fakta itu untuk dihidangkan dalam masa tempoh 2 jam? Apakah faktor yang diambil kira? Apakah masa itu nak tengok keadaan masyarakat kita, apa kehendak mereka ataupun kehendak tuan director sendiri? Sekian, terima kasih. Boleh terus jawab. Nanti saya bagi balik pada nak ambil dulu 2 soalan. Ambil satu lagi lah. Abang ingat macam mana nak angkat details ke dalam Imam tu. Sebut nama. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Azli Arif. Saya ingin ucapkan Assalamualaikum kepada semua dan juga yang dihormati Abang Mio. Okey, soalan saya faham yang ni cerita tentang bagaimana kita melalui
dalam masyarakat hal agama, baik berkenaan dengan dua imam. Jadi soalan saya, adakah niat di hati Abang Mio untuk membawa filem ini lebih jauh? Lebih jauh, maknanya Abang Mio ada tak intention untuk bawa ke negara luar seperti ke Arab ataupun yang lain supaya mereka boleh faham dan tahu bagaimana kita melalui kehidupan kita dengan kita punya cara tersendiri. Okey, sekian, terima kasih. Okey, ingat tak soalan pertama? Saya ambil yang ni dulu. Ambil yang ni dulu. Okey. Okey, sebenarnya memang dalam perancangan saya selepas raya, insya-Allah ketiga ni saya dah hantar satu kopi kepada Istanbul untuk masuk festival dia, dan tunggu daripada Dubai pula. Istanbul ni bulan 3. Kalau dia akan tengok dulu. Itu dah ada benda tu kan. Memang saya ada perancang pergi hantar festival dulu. Dan memang saya berusaha untuk nak hantar ke negara-negara. Saya tidak melihat jualannya, saya melihat masuk festival dulu. Kemudian kalau di sana tiba-tiba ada TV station nak bawa pun tak apa, asalkan cerita ni digerakkan. Kan? Itu je saya tak fikir, memang saya berkali, saya bukan fikir nak jual ini, tak ada. Saya nak kembangkan supaya di Malaysia ni ada filem ini kan. Jadi benda-benda itu kan, benda-benda itu yang saya azamkan, dan saya disokong oleh kawan-kawan. Memang kita dalam perancangan itu. Ya, mungkin saya tengah mencarilah, mungkin pustakaan boleh sponsor ke untuk pergi ke mana-mana festival nanti. Datin Paduka kena dengar tu. Macam mana perpustakaan akan bekerjasamalah dengan tim produksi Imam ni untuk kita perkasakan, promosikan filem ni. Kita kena lakukan sesuatu. Kita kena lakukan sesuatu tentang filem. Bukan filem saya, filem dia. Dan sudut yang tadi nak mengangkat, saya banyak novel sebenarnya. Saya dah banyak karya yang saya dah jadikan skrip. Kan? Jadi skrip. Saya dah ada di tangan saya interlock, kan? Saya dah ada Betim Berabasa. Semua dah ada tu. Masalah saya belum jumpa lagi funder untuk nak angkat cerita ni. Masalah yang ni bukan masalah tafsiran tu, bukan saya kata senang mudah ya. Tapi pertama, fund itu kena ada. Betim Berabasa, kisah kedatangan diangkat raja, anak raja pergi ke Perak. Okay. Interlock tahun 1936. Bagaimana kedatangan luar ke sini kan. Menarik tu. Itu sejarah yang perlu dia ni. Memang kalau dia sudut pandang politik, dia akan kata sensitif. Tapi di sudut sejarah, kita kena tahu jati diri kita. Sebab itu sekarang anak-anak Melayu tak sedar sebab dia tak tahu sejarah dia. Dia terpengaruh dengan suasana politik keliling. Kan? Jadi itu selalu satu sekatan juga. Bukan sekatan berkarya yang tu. Lagi kita sembunyi, lagi kita akan jadi tegang. Dan lagi anak-anak kita, cucu kita nanti besok akan memerontak. Sampai sekarang saya tak malu, saya kata anak Melayu sendiri malu tengok cerita Melayu. Dia lebih tengok cerita Korea. Saya pun tengok cerita Korea. Tapi tengok cerita Korea, jangan tengok cerita. Filem bukan sebab cerita. Filem ialah pemikiran. Jadi pemikiran apa yang ada dalam filem-filem kita selama ini? Ya, kalau cerita, baca dah tahu cerita dah. Imam dah tahu cerita dah. Tapi pemikiran dalam pemikiran penulis sastrawan tu, juga pemikiran pengarangnya, pemikiran pelakon, bagaimana dia boleh adapt, bagaimana dia boleh bawa watak yang ini jadi cara dia. Itu satu pengajaran. Jadi benda ni kalau dia prestasi, bukan kita tengok filem tu nak puji pengarah dia ke, nak puji producer dia. Pelakon tu sendiri. Dan memang setiap kali saya nak buat filem ke dapat pulang baik filem atau TV, saya menghadapi masalah pelakon yang berwatak. Kan? Memang saya tu. Kalau yang hafal dialog tu banyak. Sebab itu bagi dia orang script reading ialah hafal dialog. Lepas tu sign check balik. Bila tanya tu okey, dia juga tadi nak naikkan nak padatkan detail-detail dalam novel yang 600 lebih muka surat ni dalam 2 jam. Saya fokus cerita ni macam kalau baca novel tu banyak isu lain isu mualafnya datang dari Cina, India, Mak Saleh. Mereka ni di situ diorang membantu untuk masjid tu apa-apa aktiviti di masjid tu mereka sanggup keluar duit kan. Tapi kalau saya ambil semua tu, katalah ambil sikit-sikit,
cerita ni akan jadi rojak lah. Semua ada, tapi tak ada rasa. Salah satu filem di samping pemikiran ialah rasa. Kan, sebab itu bila kita tengok P.Ramlee sampai sekarang kita teringat itunya. Antara dua derajat kan. Filem sekarang kita tengok panggung keluar kita dah lupa dah. Kita ingat aku tengok wayang ni sebab aku ada tiket. Rasanya tak ada. Jadi itu saya terpaksa buang. Saya terpaksa ke tepi, kamu ke tepi. Kalau bersiri lain, boleh pergi 40 episod boleh ni. Tapi saya terpaksa. Tadi saya kata saya fokus kepada masalah Haji Samsuri dengan Haji Mihad, bekas tunang Haji Mihad iaitu Rubiah, dan isteri barunya yang dipanggil Dayak sebab dia kahwin masa di Sarawak, Siti Nur Aisyah. Kan? Dalam itu isunya banyak di situ. Isu masjid, isu tabung karyat sampai sekarang. Kan? Jadi benar. Tapi saya dengan niat saya tidak nak menunjuk keburukan, tapi ini yang sedang kita lalui. Ini yang sedang kita. Sebab itu yang saya katakan, semua boleh jadi pemimpin, tapi tak siapa yang boleh jadi, tak semua boleh jadi imam. Jadi dalam sini anda tengoklah, di mana imam tu, pada siapa? Pada Haji Mihad atau pada Haji Samsuri? Kan? Haji Samsuri. Jadi di situ saya kata, itu yang kita kena sedar. Sebab imam itu yang bawa kita ke depan. Yang membawa kita ke mana kita nak pergi. Imam, bukan pemimpin. Pemimpin bawa kita pergi ke gotong royong. Dapat pingat. Dapat PJK. Jadi, itu lagi satu. Itu yang saya buat pilihan-pilihan begitu. Dia macam peringkat awal tu saya tak dapat nak buat peringkat awal sebab salah satu set utamanya ialah masjid. Saya tak boleh pergi ke TV. Walau saya sudah pergi TV Hijrah peringkat awal, diorang setuju minat. Tapi saya tak boleh sebab diorang bayar rendah. Kan? Jadi saya tak boleh sebab saya kena buat masjid. Yang filem ni kita buat masjid. Kemudian kita wakafkan pada satu tafsir dekat Perak. Kita buat masjid. Perlu masjid tu. Kan? Sebab nanti ada di akhirnya akan begitu begini-begini kan. Jadi kos masjid tu dah dekat 200,000 lebih. Sebab itu je kosnya tinggi. Kos tinggi, gaji saya tetap sama. Kalau ada seorang director 50,000 filem, 50,000 je. Tapi pelakon tu extra satu hari sekarang extra tak mau RM80. Ya. Di KL ni RM120. Di sana tu pun RM120. Diorang pun tahu. Jadi satu hari saya nak sekurang-kurang 80 orang memenuhi. Saya terpaksa ambil guna ni jemaah ni 10 hari. 80 orang kali 120 kiralah di situ. Kan? Jadi di situlah saya kata ini rintangan-rintangan yang sebenarnya kita alami, yang setelah filmmaker kita. Banyak director ingin buat sesuatu yang berhebat, tapi kadang-kadang fund itu tak dapat membantu nak mengangkat sesuatu. Tambah seorang negaranya cerita ya. Semua hebat-hebat tu kan. Saya ada keinginan juga nak buat Wira Bukit kata apa semua tu, tapi kos lah. Kalau hari ni saudara besok kata, "Mia, saya ada 10 juta. Malam ni saya ikut balik rumah." Okey, siapa ada duit banyak bagi kat Abang Mio. Betul, untuk menghasilkan sebuah, orang kata, kenapa filem Malaysia macam ni tak bermutu lah. Sebenarnya duit lah, kena ada duit lah. Dulu boleh lah 2 juta, 3 juta, tak ada. Semua kena puluh-puluh ke atas Abang Mio. Okey, ni soalan yang umum pula, bukan cerita pasal imam. Dah kita sebut pasal filem Malaysia, filem Melayu, filem favourite abang. Dan apa yang filem Malaysia kena ada? Filem tempatan kita kena ada apa? Ni sambung forum Cik Khair hari tu tau. Okay. Sebenarnya saya ni memang favorite filem. Sejak dulu saya memang suka tengok wayang. Saya dah nonton banyak filem lah. Semua filem yang tak bagus pun saya tonton sebab saya mengkaji karakter dan juga arahan filem dan substance-nya, dia punya pengisian filem. Sebab saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengarah filem juga. Kan? Saya melihat bagaimana Mio mengarah filem. Kan? Jadi filem yang filem Melayu itu very subjective. Kalau saya kata filem macam ni patut ada, generasi muda tak suka pula kan. Sekarang trendnya sekarang ni dia macam thriller punya konsep ataupun macam action movie kan.
Tapi kalau dah banyak balik action, engkau akan pumuh kan. Begitu juga saya menonton filem action ni, filem Melayu action 15 minit je, lepas tu saya tertidur. Saya tidak dapat dia punya pengisian filem itu. Tetapi kalau menonton filem-filem yang meleret-leret ni, yang mempunyai dialog, yang mempunyai karakter, yang mempunyai message, generasi muda tertidur. Saya tak terjaga sampai ke akhir filem. Dia berbeza-beza. Jadi tafsirannya masing-masing. Macam tadilah, macam saudara kita kata tadi, bahawa bertudung ni bukan zaman time Arkham tu. Tafsiran dia masing-masing, pandangannya masing-masing. Ambillah mana yang tuan-tuan dan perempuan suka. Itu je. Filem Melayu favourite. Sebutlah satu je tajuk. Filem Melayu yang favourite. Saya ingat, oleh kerana saya banyak menonton filem, saya lebih suka tengok filem Hindustan. Kan? Kalau menengok filem Hindustan, saya menangis-nangis, betul-betul menangis. Filem Hindustan yang favourite? Kalau filem Melayu yang dia orang kata filem sebuah movie kata dia menangis, filem action menangis-nangis, dia orang kata menangislah. Anak saya tengok pun menangis, saya tak boleh menangis sebab dia tak boleh sentuh. Anak saya kata sebab hati ayah dah tua kan. Jadi very subjektif masing-masing lah. Baik, sebelum itu saya ada satu pengumuman. Ya Allah, kena umum pula benda ni. Tak pasal-pasal. Okey, kenderaan ini Proton apa ni? Proton minta alihkan kenderaan plate JPP 7517, minta alih parking untuk memberi laluan kepada ambulans. Sekali lagi, JPP 7517. Moderator pun dah jadi, tukar umur ambulans pun kena. Minta alih parking sekarang untuk memberi laluan pada ambulans. JPP 7517, kereta Proton. Ini Proton Rima Suprema ke apa benda ni tah. Minta alih kan? JPP 7517. Ya Allah, tak pasal-pasal Abang Mio. Kena umum. Ada okey, minta sebut nama dan bangun cakap depan ni. Ada kamera tu. Tak nak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang peminat Abang Mio dan Abang Nur Aminah. Saya memang penjari dan penggemar buku-buku sufi, tasawuf, usuluddin dan sebagainya. Apabila saya menonton trailer sikit kan, dan apa yang diceritakan, saya nak tahu the moral, story, pengajaran dan apa yang boleh mesej disampaikan kepada orang-orang seperti kami yang belajar usuluddin, yang belajar tasawuf kan. Jadi pengajaran dan pengisian dari segi kerohanian dalam filem Imam ini. Sebab jika saya dipahamkan mungkin filem Imam ini akan dilancarkan di Indonesia tu dan sebagainya. Mereka ada fahaman masing-masing. Jadi bagaimanakah karakter dan ataupun filem Imam ini boleh maksudnya difahami oleh semua golongan dari segi syariat, usuluddin dan tasawufnya. Pengisian dan pengajarannya. Boleh? Cerahan. Haji Daud dulu cakap. Apa yang diharapkan akan dapat diberi? Sebenarnya filem ya kita untuk membuat sesuatu filem tu, kalau bab filem agama tu lebih baik kepada fikih dan ia selaras dengan apa yang diluluskan oleh Jabatan Agama Islam, terutamanya JAKIM. Kalau bab-bab tasawuf, usuluddin ataupun sufism, saya percaya sampai ke bab penglulusan tak lulus. Jadi bab-bab sufism, tasawuf, usuluddin, tauhid misalnya, itu kita buat kat rumah je lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau dekat YouTube tu, cubalah tengok. Kalau cerita pasal bab ni, dia berperang antara dia orang. Ulama berperang dengan ulama. Jadi untuk mewujudkan satu tema, misal tauhid misalnya,
Sufi misalnya, kan? Ia bergantung kepada kelususan pihak atasan. Itu penting. Kita kena ikut tu. Itu sebab bila saya kata, saya tanya Mio dalam filem, dalam satu bab tu, pui dia buat tu. Saya tanya lulus ke tak lulus. Sebab itu saya kata kalau pui itu saya benci dengan apa yang dilakukan di dalam kubur tu. Itu saya pui kan. Dia kata lulus kan. Kata lama lagi bolehlah buat filem sufi. Okey, itulah jawab soalan tu. Dan saya juga nak jawab, Abang Mio rasa akan ada tak ialah sensitiviti akan terusik dengan filem ni? Pertama, alhamdulillah filem ini telah diluluskan 100% oleh JAKIM ya. Tidak ada apa-apa dengan dialog dibuang, tidak ada. Clean. Cuma dia letak rate 13 tahun. Tapi lainnya clean, tidak ada masalah. Jadi itu memang seperingkat awal saya risau juga. Kan saya risau sebab kita ada juga dialog yang mengatakan Dayak ini, orang Dayak ni kan makan, tapi semua lepas. Itu yang lilin-lilin diorang peringkat awal diorang mereka tengok lilin-lilin kat kubur tu, takut nanti sensitif. Kan? Jadi lulus tidak ada apa pun. Dialog tidak ada apa. Kalau semuanya syaitan di mana kita nak tinggal ni? Kan? Lulus. Kan? Nafsu dunia telah menguasai kita. Lulus, tidak ada apa. Banyak lagi benda-benda yang tu. Semayang kita ni tak sah. Itu menakutkan juga kepada orang yang tak faham. Tapi lulus. Jadi di sini saya rasa dia datang kepada tafsiran juga. Okey, cerita ni kita ambil satu je. Novel ni. Yang peringkat awal saya kata tadi. Ini satu reformasi kepada kita melihat masjid tu bukan saja tempat beribadah. Itu yang peringkat yang saya tertangkap tu, ini yang cantik. Tetapi benda-benda dalam tu yang berlaku ni sedang berlaku di kita. Imam kita berimamkan dua, kita tak amanah dengan duit tabung karya, semua berlaku. Kita rebut kuasa sampai bila jumpa je emas tengah arwah letak masjid tu, tepi masjid tu jumpa emas, semua orang tak pergi semayang, pergi ke tempat emas. Wah, emas tu dia ada-adakan. Jadi melihatkan kita memberi gambaran, cerita ni memberi gambaran bagaimana rakusnya manusia tentang harta dunia. Jadi saya itu banyak manfaatnya. Jadi kata nak tasawuf ke apa ke, saya lihat masing-masing. Kan? Lihat masing-masing itu kan. Bagaimana Haji Mihat, macam Haji Mihat dalam khutbahnya dia kata, yang membunuh kita ialah kawan kita sendiri. Tak ada siapa. Benda ni memang kita tahu, tapi tak ada siapa yang nak mengingatkan. Jadi dengan filem ni mungkin bila datang, iyalah. Kadang-kadang kita tahu benda ni bila dengar, biasalah. Tapi biasalah sama ada kita memahami atau tidak. Selama ni kita kebanyakan tahu, tetapi tidak rasa. Ini masalahnya. Kan kita tahu semuanya. Saya tak kata semua ni tak kerti membaca, tak kerti menilai. Tetapi bagaimana sejauh mana kamu mendalami, merasai dalam ni benar. Membaca lain dengan melihat. Kan? Membaca lain dengan melihat. Jadi saya bagi contoh satu je lah kalau ini. Satu ustaz yang dia kelulusan Universiti Azhar, dia bagi saya skrip dia pada novel dia, saya sudah buat bersiri. Lepas tu dia bila buat tu sampai kita disadikan sampai ke peringkat cerita tu bagaimana si sepupu ni nak anak saudara dia perempuan, dia buat muka dia rogol dalam tu kan. Abang Mio, tak boleh lah rogol ya. Dia belajar situ. Dalam tulisan boleh. Di novel kamu boleh tulis, kamu dirogol. Tapi di filem, kamu di visual digambarkan. Bukan di cerita disebut. Itu belajar, dia kata, oh ya Abang Mio. Novel dia tu, Warga Cinta Bawah Syurga, mengajar saya tentang ilmu paling asas dalam agama. Selama ini saya tak terfikir pun aurat-aurat ni, yang aurat ni sepatutnya begitu ini. Tapi dengan baca novel tu, kan saya kata itu saya peringkat saya mula pegang. Kan? Ingat, aurat bukannya ikutan, aurat ialah hukum. Banyak kawan-kawan saya cuba memperlekehkan aurat. Kan, tapi saya tak berani nak cakap sebab kawan-kawan saya.
ingat dalam hukum, dalam agama memang kamu liberal, kamu bebas, tetapi ada syarat, ada hukumnya. Kan, jangan kita bebas kita kata agama ni semua boleh ni kadar-kadar ni kan, jangan. Jadi dalam bab itu nanti kalau kita tengok filem nanti kita tahulah. Kita boleh enggak kenapa jadi begini nanti. Okey, kita ada satu lagi soalan. Assalamualaikum. Saya juga peminat Abang Mio. Saya Muhammad Firdaus bin Jaafar. Okey, saya nak tanya satu soalan pada Abang Mio. Daripada filem Pemimpin ni, apa makna sebuah filem dan satu wasiat? Saya minta Abang Mio huraikan sikitlah. Okey, yang itu sebenarnya saya nak cakap kemudian kan untuk penutup, tapi dah nanya. Boleh saya perkenalkan ke? Saya perkenalkan. Inilah penasihat syariah saya. Daripada filem drama inilah Ustaz Firdaus Jaafar. Tak sangka dia datang daripada Ipoh ni, datang sini. Kan? Saya selalu bila saya rujuk dengan dia. Saya ada dua. Satu Ustaz Ubaidillah di Kelantan. Dia akan rujuk. Dan dia, Ustaz ni bila ada location dia akan datang, dia akan tengok, dia akan ingatkan. Ini Abang Mio tak boleh ni, Abang Mio ini kan. Saya ada itu kan. Jadi bukan nak memandai-mandai, tidak sebenarnya. Saya sini agama saya, hukum memang kecil lagi. Memang itulah ni. Okey. Sebuah filem satu wasiat. Sebuah filem dan ini saya pinjam kata-kata yang ditulis oleh sastrawan negara kita, Datuk Zurina. Kan? Bila saya sebab kita ada satu penulisan untuk bercakap tentang The Making, saya suruh pelakon-pelakon kru menulis tentang pengalaman dia. Jadi bila saya baca Datuk punya tulisan tu, saya sebenarnya saya sayu. Kan saya, dahsyat selamanya. Dahsyatnya kenapa ya? Saya cerita lebih kurang je, yang dengan izin Datuk Saroja juga, dengan izinnya. Bagaimana novel ini sebelum dicetak, bila siap ditulis, Datuk arwah panggil anak-anaknya. Kalau saya salah, yang boleh ceritakan balik. Anak-anaknya dah bagi pesan. Macam mana pun kalau terpaksa guna duit sendiri, terbitkanlah buku ini. Dan dia memang Datuk dia tidak, bukan terkenal, dia bukan jenis yang masuk sayang merah ya. Tapi yang ini dia nak masuk sayang merah, itu yang saya sayu tu. Dia nak masuk sayang merah supaya kalau tak ada orang nak baca, hakim pun jadilah. Kalau hakim tu ada 10 orang, dah jadilah tulisan aku ni. Dahsyat tu. Kan, sampai begitu sekali. Kan, sebab kita bila dengar novel je, tengah pula novel sastrawan negara. Berat. Tapi cerita Hindustan boleh pula kita layan. Kan? Jadi bila saya tahu, dahsyat. Dengan dia bagi sayang merah tu bukan dia nak menang. Dan dia menang memang wajar pun. Tapi bukan dia fikir dia nak menang. Tapi dia nak sekurang-kurangnya juri dapat baca. Kalau ada 10 orang tu dapat baca karya aku. Dan di situ Datuk kata inilah wasiatnya kepada anak-anaknya. Jadi bila itu saya tengok dalam filem ini, kita bukan saja cuba memenuhi harapan arwah. Saya dah letakkan dalam ini, dalam poster ini. Ini wasiat filem ini kepada anak bangsa semua. Ummah semua. Bukan lagi sudah jadi ini. Bukan saja untuk peribadi saja. Besarnya saudara negara. Dia bercakap dengan keluarganya, tapi ayat dia tu boleh pergi ke semua tempat. Kan? Jadi sebab ini wasiat tentang bagaimana pergolakan kita, agama kita, politik kita dalam ini. Sampai agama kita hancur sebab puak-puak begini. Kita lupa dunia, kita leka dengan harta dunia. Kita lupa akhirat. Bagi kita akhirat itulah semayang. Ambil semayang pun tak betul. Jadi ini satu wasiat yang sebenarnya itulah sebenarnya satu lagi nak katakan peninggalan yang terbesar arwah tinggalkan kepada kita. Baik, kita pun dah berada di minit-minit terakhir forum ni. Kena buat lagi lepas ni. Bila filem tu nak tayang pun kena buat satu lagi. Brazil minit terakhir dia kalah. Brazil pula dah. Okey, Allah, Brazil pun bungkus dah. Minta Haji Daud lah, Abang Nur Amin dengan Abang Mio, bukan bagi wasiat. Okey, rumusan bagi pendek-pendek sudah. Rumusan forum ini dah harapan supaya orang pesanlah orang tengok ke apa ke. Rumusan daripada perbincangan kita malam ini.
Pendek je. Tontonlah filem ini. Itu. Tontonlah filem ini. Terima kasih. Abang Mio, satu rumusan. Peringkat awalnya saya cuba menolak. Sebab saya ni tak kerti bercakap. Tolak. Mana tak kerti bercakap Saya tak kerti nak bercakap. Ya. Jadi ada ketiga ni kalau selalu excited, saya dah lupa pula tujuan saya bercakap. Kan? Rumusan ringkas. Jadi, akhirnya saya kata saya kena adakan bercakap. Sebab sekurang-kurangnya, mungkin ada perkara-perkara yang saya ucapkan pada ini, boleh terpahat seorang dua. Apa yang cuba saya katakan. Kan? Tak guna penuh, tapi seorang pun tak faham. Baik, ada dua orang yang tu dan dua orang ni saya harap kembangkan niat kita. Niat kita itulah satu wasiat, bukan untuk keluarga saja, bukan untuk keluarga arwah saja, tapi untuk bangsa kita, agama kita. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada sutradara filem tak panggil sutradara, teraju utama filem Imam, saudara Mio Hashim Manap dan saudara Nur Amin. Dan sebelum itu kita akan pasangkan trailer Imam sekali lagi khas untuk Datin Paduka Mastura juga. Dan siapa yang belum menonton, sekali lagi, okey, tunggu kami turun daripada stage dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan saksikanlah trailer filem Imam. Mihat kata cara dia ambil semayang tak betul. Jadi semayang ni tak sah. Dia yang akan menipu dan sanggup memakan daging saudaranya sendiri. Aku tahu kau masih hidup agar kamu balik kemari membantu orang-orang kampung yang telah lama kehilangan punca. Puing! Kenapa Haji Samsuri yang baca kutubah pula? Semayang dulu lah. Kita orang ni semua semayang kemudian. Sini kau! Taka akan menimpa kamu. Aku tak apa ni Haji Kamal. Daud juru emas dekat rumput. Aku baru ancam-ancam. Tiba-tiba pula si Mihat tu nak semak kamu. Kamu harus berhati-hati dengan sepupu kamu. Betul ke muzik dan nyanyian ni haram, Imam? Itu permainan syaitan. Kau tahu itu permainan haram, dilaknat Allah. Bukan semuanya haram, Pak Long. Kalau ada peraturan yang kita boleh mengusir, usir itu. Weh, Dajjal dah datang, Dajjal dah tahu. Tapi Mihat! معلش خلي نتكلم شوية يا أخي. إيش فيه؟ مهم جدا عندك. بالنسبة للموضوع زلزال امبارح. Satu cerita. Okey, tepukan kepada semua warga filem Imam, terutamanya kepada Abang Mio Hashim Manap dan juga pelakon